air, api, angin dan tanah, anasir alam hamba manusia, terutama mereka yang ringan tulang, seperti kaum peladang. Bumi Malaysia, bumi bertuah, semai benih, esok berbuah. Tanah masih meluas, sekalipun penduduknya bertambah, meramaikan lagi pengguna, meminta lagi hasil mereka yang berusaha. Semailah, semai. Esok bersama kita menuai. Berbudi kepada bumi, balasannya tak terperi. Badan cergas, segar. Akal cerdas, sedar. Mereka yang bersikap baru, sedia berjentera dan berbaja, dengan hati besi wajah dan harapan kepada Tuhan. Insya Allah, tenaga tak berapa, pendapatannya berlipat ganda. Hasil alam untuk penghuni alam. Matahari memancarkan tenaga, menyuburkan usaha. Sang Surya tersenyum meriah bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tiba di Muar, serta disambut oleh Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Osman Saad. Datuk Husin On kemudiannya diperkenalkan kepada jawatan kuasa perayaan Hari Peladang. Di samping mengalu-alukan tetamu dan peserta, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Osman Saad menerangkan, Hari Peladang ini dengan tersusun, teratur dan memuaskan. Yang pertama, untuk mendapatkan tempat dengan keadaan yang rehat dan selesa. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada perbelanjaan yang besar. Yang ketiga,
untuk dapat mengelakkan daripada keadaan kesesakan, sama ada daripada peladang-peladang dan pelawat-pelawat untuk menyaksikan pameran dan peranakan dan lain-lain. Begitu juga daripada segi lalu lintas. Yang keempat ialah untuk memberi kemudahan daripada pelawat-pelawat dan peladang-peladang yang datang dari luar negeri Johor, seperti Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan lain-lain. Maka memandangkan daripada 4 faktor inilah, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita kaji, kita dapati sesuai untuk dilancarkan Hari Peladang 1976 ini di Kampung Kenangan Tun Dr. Ismail, seperti mana yang kita ada berhimpun pada hari ini. Menjelaskan bagaimana kerajaan Johor dapat menunjukkan peranan peladang dalam bidang ekonomi negara, Menteri Pertanian Yang Berhormat Datuk Ali Haji Ahmad berkata, saya sangat tertarik kepada tumpuan dan perhatian yang begitu rapi sekali oleh pihak penganjur supaya perayaan ini dapat memberikan dorongan yang sehat kepada para peladang semasa menempuh cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh semua pihak dalam pelaksanaan rancangan buku hijau dan rancangan raksasa, rancangan Malaysia ketiga yang kedua-duanya baru saja diumumkan oleh kerajaan. Maka di sinilah letaknya harapan dan kepercayaan kerajaan di sektor pertanian atas suatu golongan rakyat yang menjadi tulang belakang negara, iaitu para peladang seluruhnya. Selain daripada menerangkan mengenai maksud dan tujuan Hari Peladang diadakan serta tujuan temanya, Yang Amat Berhormat Datuk Husin On berkata, seperti yang kita sama-sama saksikan, saya sukalah merakamkan penghargaan dan terima kasih Kerajaan Pusat, khasnya kepada Datuk Menteri Besar yang saya nampak ada sedikit kurus kerana kurang saya dengar tidur dan kurang makan oleh sebab telah bekerja keras bersama-sama dengan jawatan kuasa perayaan serta jabatan yang berkenaan. Beliau bukan sahaja ingin menentukan perayaan Hari Peladang ini berjalan dengan lancar dan licin, tetapi juga untuk benar-benar menggambarkan potensi pertanian di negara ini, di samping memperkuat lagi azam para peladang menempuhi cabaran hidup dan kemajuan negara kita. Saudara-saudara sekalian, tema Hari Peladang ialah tenaga peladang tulang belakang negara. Tema ini pada hemat saya amatlah sesuai dengan realiti masyarakat kita dan secocok dengan usaha yang ditumpukan oleh kerajaan dalam kegiatan membantu peladang. Demikian juga ia menegaskan peranan peladang dalam pembangunan, di samping menentukan bekalan makanan yang cukup untuk keperluan negara kita. Tidak sesiapa boleh menafikan bahawa para peladang merupakan tenaga pekerja yang terbesar dalam negara kita ini. Kaum peladang adalah nadi kepada negara. Oleh kerana jika kita inginkan kebahagiaan hidup, perlulah kita membantu meninggikan taraf hidup peladang. Saya percaya tiap-tiap peladang pada hari ini akan membuat resolusi berazam untuk bekerja keras demi kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara. Saudara sekalian, dengan pesanan ini dan dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang, saya dengan amat sukacitanya merasmikan Hari Peladang bagi tahun 1976. Terima kasih.
Pameran Hari Peladang ini dibentuk sedemikian rupa hingga dapat kita menjenguk kembali ke zaman kereta lembu. Zaman peladang merupakan kaum yang terbiar, masing-masing terpaksa menyerah kepada nasib. Sekalian kesilapan di masa lampau menjadi petunjuk bagi masa depan. Sebaik saja merdeka, diadakan rancangan pembangunan luar bandar, rancangan 5 tahun, rancangan Malaysia serta gerakan-gerakan seperti Jaya Diri, pembaharuan hinggalah ke buku hijau dan kini rancangan Malaysia ketiga sejajar dengan dasar ekonomi baru. Semuanya ini untuk memberi kehidupan yang lumayan bagi kaum peladang kita. Menyadari hakikat ini dah, hampir-hampir 5,000 juta ringgit akan disalurkan kepada program meningkatkan pertanian untuk meninggikan lagi pengeluaran di kawasan pertanian yang sedia ada. Supaya pendapatan para peladang bertambah, banyak projek sedang dirancang untuk dilaksanakan oleh agensi kerajaan dalam lapangan penanam semula getah, kemudahan perairan dan saluran, pemulihan kawasan pertanian, memperbagaikan tanaman atau diversification, dalam pameran Hari Peladang ini, Perdana Menteri kita dapat melihat hasil usaha dari kaum peladang yang sedar. Mereka sedar akan apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan terhadap diri mereka. Lalu, mereka pun merubah sikap lama itu. Hasilnya sungguh menggairahkan. Setengah-setengah barang makanan ini bukan sahaja menampung keperluan negara, bahkan dijual ke luar negeri dan membantu menegakkan ekonomi negara. Selain daripada nasihat, kerajaan juga memberi beberapa kemudahan kepada peladang seperti mendapatkan kredit dengan mudah. Bank Pertanian ini punca kredit untuk membeli tanah dan perkakas pertanian, menambahkan keluaran pertanian, menternak dan juga meniagakan hasil cucuk tanam. Menerusi MARA pula, seseorang peladang boleh dapat bantuan untuk membuka perusahaan bagi hasil tanamannya. Pameran dan kandungan gerai sungguh menarik. Yang lebih menarik lagi ialah minat Perdana Menteri kita. Beliau melawat setiap gerai dengan telitinya hingga tidak sedar matahari berundur ke peraduannya. Ini menunjukkan betapa beratnya perhatian yang ditumpukan oleh kerajaan terhadap kemajuan kaum peladang dan masalah-masalahnya. Semenjak jadi Perdana Menteri Malaysia, inilah kali pertama Datuk Husin On berpeluang bertemu secara dekat dengan pegawai-pegawai yang bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup kaum peladang kita serta mendengar sendiri masalah-masalah dari peladang. Satu cara untuk menambahkan hasil usaha ialah dengan jentera. Di pameran ini, peladang-peladang berpeluang untuk mendengar cara-cara dan memerhatikan sendiri bagaimana jentera digunakan untuk faedah mereka sendiri. Bila Johor dipilih untuk mengadakan Hari Peladang tahun 76 ini, serta-merta satu jawatan kuasa khas ditubuhkan. Anggotanya pun segera bertindak, membuat rancangan sambil membagi-bagikan tugas tertentu untuk menjayakan Hari Peladang itu. Rancangan-rancangan direncanakan begitu teliti seperti satu gerakan tentera. Segala masalah dan setiap kemungkinan yang akan timbul dibincangkan dari hati ke hati supaya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Setiap anggota jawatan kuasa ini menganggap Hari Peladang itu bukan sahaja penting bagi kaum tani yang terbesar bilangannya, bahkan bagi negara yang mengharapkan tenaga mereka. Kejayaan Hari Peladang
dipikul oleh mereka. Subuh-subuh lagi, para peserta pun berhimpun untuk raptai akhir bagi satu perbarisan. Pasukan pencaragam Tentera Laut Diraja mengepalakan perbarisan. Kemudian disusul pula oleh pasukan Universiti Pertanian Malaysia yang bakal mendukung cita-cita Angkatan Peladang kita. Perarakan raksasa ini menjadi satu petunjuk betapa pentingnya peranan peladang di dalam pembangunan negara. Mereka hari ini mengambil peluang untuk membaharui sikap dan semangat dan terus bergerak maju. Peladang-peladang ini menggembelengkan tenaga untuk melahirkan kesedaran kepada rakyat kepentingan pertanian di dalam negara. Lebih 1 juta keluarga dan separuh dari penduduk Malaysia diwakili oleh Angkatan Peladang ini. Sekalipun pernah digelar sebagai pahlawan cangkul, bila berbaris,
Mereka begitu tampan dan segak seperti satria negara. Turut bersama dalam perbarisan ini ialah badan-badan dan pertubuhan-pertubuhan yang menjadi tiang penyokong kaum peladang kita. Begitu gairah mencari kemakmuran hidup, begitu giat juga menambahkan bekal akhirat. Kemajuan dikejar, agama tetap dijunjung. Keselamatan, kesihatan, kebajikan, kewangan dan kemajuan menjadi tali hubungan di antara kaum peladang dengan kerajaan. Di dalam perarakan sepanjang dua batu ini, jauh dapat ditinjau betapa eratnya kerjasama di antara pembekal bahan hidup kita dengan pihak pemerintah, hingga terjadi tenaga peladang ini tulang belakang negara. Kesan dari perayaan Hari Peladang itu meresap masuk ke lubuk hati Pak Long. Beliau sudah nampak kaum peladang hari ini tidak terbiar lagi. Di pameran ini juga Pak Long memohon tanah. Di Malaysia, masih ada banyak lagi tanah untuk diteroka dan diperhasilkan. Kaum peladang hari ini digalakkan mengerjakan tanahnya secara ekonomik. Pengaruh wanita merupakan satu tenaga pendorong yang besar kalau disalurkannya dengan sempurna di dalam bidang peranan masing-masing. Pameran pun kian rancak. Dengan ramainya bilangan rakyat datang berkunjung, banyak dipandang, luas pengetahuan.
Sambil berladang digalakkan pula berternak. Usaha-usaha sambilan berternak ini dapat menampung keperluan lain Pak Tani. Cara-cara baru dalam ternakan dan bercucuk tanam sentiasa diajarkan kepada peladang kita. Kaedah-kaedah ini dapat meringankan tenaga tetapi menambahkan hasil. Satu lagi cara menambahkan pendapatan sambil berladang ialah menternak ikan air tawar. Ikan juga menambahkan zat protein yang sangat perlu bagi peladang kita serta keluarganya. Punca kejayaan bidang pertanian kita ialah ilmu pengetahuan untuk menggunakan tenaga peladang kita sebesar manfaatnya. Dengan bertambahnya bilangan graduan pertanian kita, ramailah pakar dari anak negeri yang memahami keadaan negeri dan masalah peladang kita. Kehidupan hari ini merupakan satu perlombaan dan persaingan hebat. Kita perlu berpecah tempurung kalau hendakkan pati santan. Kalau dulu Pak Long bermandi peluh untuk sesuap nasi, hari ini kemudahan-kemudahan ada disediakan dan cara-cara baru ditunjukkan bagi mereka yang memerlukannya. Waktu di bangku sekolahlah masa yang elok untuk memupuk semangat bercucuk tanam. Satu-satunya yang menjadi tumpuan mata ialah salur GRP, iaitu satu jenis sistem pengairan yang baru di tanah air kita. Dibuat dari sejenis kaca plastik, alat ini lebih mudah dipasang di sawah kita tanpa mengganggu kerja-kerja padi. Perusahaan-perusahaan lain pula ada kait mengait dengan hidup peladang. Umpamanya, perusahaan perikanan. Bila ada tangkapan hasil yang berlebihan, pihak kemajuan ekonomi negeri Johor pula berusaha menjadikan ikan-ikan itu makanan ternakan. Inilah manfaat sains dan teknologi. Usaha menambahkan hasil. Segala apa yang dilihat dan didengar pada hari peladang ini tinggal menjadi satu menungan bagi Pak Long. Ia tak mahu menyerah kepada nasib lagi, tetapi cuba merubahkan nasibnya. Peladang hari ini tetap dalam perhatian kerajaan. Peladang yang berjaya adalah peladang yang berjasa kepada masyarakat dan negara. Pada malam akhir hari peladang, ahli-ahli jawatan kuasa pula menjelma jadi peladang.
Malam ini mereka berlakon. Manakan tahu, esok benar-benar pula menjadi peladang-peladang yang moden dan penuh tenaga. Kenangan-kenangan Hari Peladang tahun 1976 kepada peserta. Sijil penghargaan. Kepada para petanding, hadiah dan piala. Hari Peladang telah berlalu. Bagi peladang, jiwanya membaru dengan azam baru, tekad baru dan nafas baru.